selamat sejahtera. Pada hari ini cikgu akan berkongsi sedikit maklumat berkaitan bab 2, iaitu nutrisi dan pengeluaran makanan. Cikgu akan menumpukan kepada tajuk yang lebih kecil, iaitu tajuk kita nitrogen. Cikgu harap apa yang cikgu kongsikan hari ini akan difahami dan boleh digunakan oleh pelajar untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan. Baiklah, apa yang perlu anda tahu selepas tamat sesi ini? Yang pertama sekali, sepatutnya anda semua dapat mengetahui tentang kepentingan kita nitrogen, proses-proses utama yang berlaku dalam kita nitrogen, bakteria-bakteria yang terlibat, dan di akhirnya cikgu akan berikan sedikit latihan pengayaan bagi memudahkan untuk menguji sejauh mana pemahaman tentang anda tentang tajuk ini. Baiklah, seperti yang kita ketahui, gas nitrogen merupakan antara gas yang mempunyai komposisi yang tinggi dalam atmosfera, iaitu sebanyak 78%. Baiklah, apa kepentingan kita nitrogen? Antara kepentingan kita nitrogen ialah mengekalkan kesuburan tanah bagi mempertingkatkan hasil pertanian. Jadi poin di sini ialah kesuburan tanah, meningkatkan ataupun mengekalkan kesuburan tanah. Yang keduanya, membekalkan nitrat untuk tumbuhan, bagi tumbuhan membina protein sebagai bekalan makanan kepada haiwan. Jadi apabila tumbuhan menyerap nitrat yang terdapat dalam tanah, maka unsur nitrogen tadi akan disimpan dalam tumbuhan, dalam buah, dalam batang, dalam daun, dan apabila haiwan makan bahagian-bahagian makanan, maka unsur nitrogen tadi akan berpindah kepada haiwan. Dan kepentingan yang ketiga ialah mengekalkan keseimbangan nitrogen di atmosfera. Okey, terdapat 4 proses utama dalam kita nitrogen yang perlu dipahami oleh murid-murid semua. Yang pertama sekali, proses pengikat nitrogen. Yang kedua, proses perebutan atau dikenali juga sebagai proses penguraian. Yang ketiga, proses penitritan. Dan yang keempat, kita namakan sebagai proses pendinitritan. Baiklah, terlihat proses yang pertama, iaitu proses pengikat nitrogen. Jadi untuk bahagian ini, bakteria yang terlibat bagi mengikat nitrogen ini dikenali sebagai bakteria pengikat nitrogen. Jadi bakteria pengikat nitrogen ini kita boleh temui dalam nodul akar pokok kekacang. Contoh-contoh pokok kekacang seperti pokok kacang tanah, pokok kacang panjang, dan murid-murid mungkin boleh juga namakan pokok-pokok jenis pokok-pokok kacang yang terdapat di persekitaran kita. Okey, jadi bakteria pengikat nitrogen tadi akan mengikat sebahagian gas nitrogen yang terdapat di atmosfera dan disimpan dalam nodul akar pokok kekacang. Okey, dalam bentuk sebahagian nitrat, dan tumbuhan akan mengambil sebahagian ini untuk membina protein pada tumbuhan makanan. Baiklah, ini contoh pokok kekacang, pokok kacang tanah. Tapi itu bukanlah nodul akar pokok kekacang. Jadi jangan silap. Jadi nodul akar pokok kekacang sebenarnya contohnya seperti berikut. Jadi murid-murid boleh tengok di sini. Bulatan-bulatan kecil yang berwarna putih ini, di sinilah terdapatnya bakteria pengikat nitrogen yang bersimbiosis dengan akar tumbuhan. Baiklah. Okey, unsur nitrogen juga boleh kita lihat dimasukkan akan masuk ke dalam bumi dengan cara proses terjadinya kilat dan hujan ribut yang kuat. Dan gunung berapi juga boleh menghasilkan gas nitrogen yang banyak di atmosfera. Okey, apabila berlakunya kilat, maka gas nitrogen yang terdapat di udara akan bergabung dengan oksigen dan bertukar menjadi gas nitrogen monoksida dan nitrogen dioksida. Jadi gas-gas ini akan bergabung dengan air hujan, akan menjadi asid dan bergabung dengan air hujan. Maka apabila air hujan turun ke bumi,
asid tadi akan bergabung dengan garam mineral dan juga base tanah. Apabila tindak balas ini berlaku, maka unsur nitrat tadi akan dibina dan disimpan di dalam tanah. Baiklah. Proses yang kedua kita kenali sebagai proses perebutan atau proses penguraian. Okey, najis haiwan, tumbuhan dan tumbuhan yang mati akan mula mereput. Okey, disebabkan oleh tindak balas dua organisma ini, iaitu bakteria pengurai dan juga kulat pengurai. Jadi bakteria pengurai dan kulat pengurai ini akan bertindak balas dengan bahan-bahan reput tadi dan akan menukarkan unsur-unsur yang terdapat dalam bahan reput tadi kepada sebatian amonia dan disimpan dalam tanah. Okey, proses yang ketiga kita kenali sebagai proses penitritan. Proses penitritan ini melibatkan sejenis bakteria yang kita kenali sebagai bakteria penitritan. Bakteria penitritan akan menukarkan sebatian amonia yang terdapat dalam tanah kepada nitrit dan kemudian menukarkan semula kepada sebatian nitrat. Jadi apabila ia telah bertukar menjadi sebatian nitrat, maka dengan mudah akan diserap oleh akar pokok dan digunakan oleh pokok untuk membina protein-protein. Jadi pokok tidak boleh mengambil unsur nitrogen secara terus daripada atmosfera. Jadi dia terpaksa dia hanya boleh menyerap daripada menggunakan akarnya apabila unsur nitrogen berkenaan telah bertukar dalam bentuk sebatian nitrat. Okey, proses yang keempat dikenali sebagai proses pendinitritan. Bakteria yang terlibat dalam proses pendinitritan ini kita kenali sebagai bakteria pendinitritan. Bakteria ini berfungsi untuk menukarkan nitrat-nitrat yang berlebihan dalam tanah kepada gas nitrogen. Jadi sebahagian gas nitrogen ditukar tadi akan dibebaskan semula ke atmosfera bagi mengekalkan keseimbangan nitrogen dalam atmosfera. Okey, baiklah. Cuba kita lihat pula bakteria-bakteria yang terlibat. Tadi cikgu dah bincangkan banyak berkaitan dengan jenis-jenis bakteria. Jadi antara bakteria yang cikgu sebut tadi termasuklah bakteria pengikat nitrogen, bakteria penitritan dan bakteria pendinitritan. Mungkin murid-murid ingat apakah fungsi bagi ketiga-tiga bakteria ini. Okey, bakteria pengikat nitrogen yang kita jumpa dalam akar nodul, akar pokok ke kacang menukarkan sebahagian gas nitrogen kepada sebatian nitrat. Sebatian nitrat. Manakala bakteria penitritan akan menukarkan amonia kepada nitrit dan kemudian menukarkan ia semula kepada sebatian nitrat. Okey, seterusnya bakteria penitritan akan menukarkan sebatian nitrat kepada nitrogen semula, gas nitrogen, dan dibebaskan semula ke atmosfera. Jadi ada satu lagi bakteria yang cikgu tidak nyatakan di sini, tetapi cikgu ada sebut dalam perbincangan. Cuba ingat kembali dan cuba cari apakah bakteria berkenaan. Okey. Baiklah. Yang akhir sekali, cikgu harap pelajar-pelajar semua, murid-murid semua boleh cuba latihan yang cikgu bagi ini. Yang pertama sekali, cuba lukis carta alih. Lukis satu carta alih ringkas yang menunjukkan satu pusingan lengkap bagi kita nitrogen. Lukis pada kertas A4 pun boleh. Kemudian murid-murid cuba bandingkan lukisan murid-murid berkenaan dengan lukisan yang terdapat dalam buku teks ataupun buku rujukan yang ada. Baiklah. Seterusnya boleh juga layar link yang cikgu bagi. Cuba jawab soalan-soalan Google Form cikgu sediakan ini. Cuba jawab. Cikgu harap dengan membuat latihan-latihan ini, kefahaman murid-murid berkaitan kita nitrogen akan lebih kuat. Jadi setakat itu dulu perkongsian untuk hari ini. Cikgu harap apa yang cikgu kongsikan hari ini akan mendapat manfaat.
Okey, kepada semua. Terima kasih. Jumpa lagi pada masa akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.